أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. للنبي الكريم وآله وصحبه الكرام الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على خير الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الدر الأزهار والياقوت الأحمر والنور الأزهار وسر الله أخبار. نويت تعلم والتعليم. Sahaja aku berniat belajar dan mengajar, wa tazkura wa tazkir, mengambil dan memberi peringatan, wa naf'a wal intifa', memberi dan mengambil manfaat, wal ifadata wal istifadah, memberi dan mengambil faedah, wal has'ala tamasuki bi kitabillah wa sunnati rasuli, mendorong kepada berpegang teguh dengan kitab Allah dan sunnah rasulnya, wa du'a ilal huda wa dalalatan al khair, menyeru kepada hidayah Allah, memberi petunjuk kepada kebaikan, ibtigha'a wajhillah wa maradatihi wa qurbihi wa sawabi, kerana apa? Kerana semata-mata mengharapkan redha Allah, mendekatkan diri serta mengharapkan pahala daripadanya subhanahu wa ta'ala yang maha tinggi lagi maha suci. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'aluka al-jannata wa na'udzubika minan nar. Allahumma innaka 'afun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna wa an walidina wa an jami'il muslimin wal muslimat birahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang dirahmati lagi yang berbahagia Tuan Pengurusi Masjid, Tuan Imam, Tuan Bilal, ahli datang paksa masjid, para alim ulama, para da'i, tok ketua, tuan-tuan pegawai, tuan-tuan pegawai penggerak, tuan-tuan guru, para ustaz dan ustazah, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, insya-Allah didoakan bakal haji, bakal hajah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu, bapa-bapa, anak-anak serta para jamaah muslimin muslimat yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah summa alhamdulillah. Pertamanya marilah kita merafakkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana Allah Subhanahu wa taala masih lagi memberi kita kesempatan. Allah taala masih lagi memberi kita keizinan. Kerana apa? Kerana kita masih lagi diberi kesempatan hidup di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kehidupan kita yang kita lalui setiap hari, setiap masa, setiap saat, mudah-mudahan kehidupan kita sentiasa mendapat keampunan, sentiasa mendapat keredaan, sentiasa mendapat keberkatan dan sentiasa mendapat rahmat dan kasih sayang daripada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah summa alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala telah memakbulkan doa kita, yang mana selalu kita berdoa wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan.
Allah Subhanahu wa taala telah membenarkan kita, mengizinkan kita menikmati yang kita mohon, yang kita hajat kepada Taala agar sampai di bulan Ramadan. Allahu akbar. Alhamdulillah, bersyukur sangat-sangat yang mana Allah Taala masih lagi mengizinkan kita telah berjaya memasuki hari yang ke-6 Ramadan. 6. Allahumma salli Muhammad. Hari yang ke-6 Ramadan. Allahu akbar. Jadi apabila telah masuk hari yang ke-6, Allah dah izinkan muhasabah ataupun kita cuba buat postmortem lah. Postmortem dalam diri kita sendiri. Kita cuba renung balik dalam diri kita setakat telah masuk hari yang ke-6 lah hari ini. Setakat hari ini, apabila Allah dah izinkan kita masuk hari yang ke-6 Ramadan, apa yang telah kita laksanakan, apa yang telah kita amalkan, apa yang telah kita buat sepanjang 5 hari Ramadan yang telah berlalu. Allahumma salli ala Muhammad. Adakah sama seperti mana bulan-bulan lepas? Allahu akbar. Sebab itu kadang-kadang kalau kita tak postmortem atau kita tak bedah siasat dalam diri kita, kalau kita tak kita tak muhasabah, kita renung balik dalam diri kita, apa kita buat sepanjang 5 hari Ramadan, adakah berlalu begitu sahaja? Allahu akbar. Sayang 1000 sekali, sangat sayang. Sekiranya Ramadan yang kita telah diizinkan oleh Allah SWT berlalu 5 hari, kita biarkan begitu sahaja. Allahu akbar. Yang keduanya, bila mana Ramadan telah berlalu 5 hari, umur Ramadan semakin hari semakin pendek. Makin lama dia akan meninggalkan kita. Allahu akbar. Apa yang telah kita tingkatkan amalan kita sepanjang Ramadan, yang kita dah semua tahu bahawa Ramadan penuh dengan keistimewaan, penuh dengan keberkatan, pelbagai tawaran-tawaran Allah Subhanahu wa taala yang Allah telah sediakan sepanjang Ramadan. Allahu akbar. Apa yang Ustaz nak kongsikan pada hari ini sedikit, oleh kerana ini bulan Ramadan, kita ambillah tentang berkaitan dengan Ramadan. Allah Ta'ala dah sediakan pelbagai tawaran-tawaran. Nak tak nak saja kita nak ambil peluang yang Allah Ta'ala sediakan. Istilah selalu Ustaz buat analogi ginilah. Kita masuk dalam satu restoran. Dalam satu restoran tu pelbagai juadah ataupun makanan. Ada ayam golek, ada mi bandung, ada ayam percik, ada pelbagai menu lah, yang memang lazat-lazat, sedap-sedap. Adakah kita lalu dalam tu Allah, bila mana kita dah diizinkan masuk dalam restoran tersebut, adakah sekadar kita ambil bau je? Lalu tengok ke kanan, kita yang boleh makan sedap lazatnya, yang sebelah makan lazatnya, sedap makan sedap lazat, sekejap pergi sana, kejap pergi sana, kejap pergi sana. Cuma sedapnya, lazatnya tu kan, tak terhingga menikmati kelazatan makanan yang dihidangkan. Tetapi adakah sekadar kita tengok sahaja? Itu dia. Begitu juga Ramadan, Allah Ta'ala sediakan tawaran demi tawaran di dalam bulan Ramadan. Adakah kita tengok aja? Pelbagai tawaran, pelbagai ganjaran yang Allah Ta'ala sediakan. Adakah sekadar kita hanya lalu je Ramadan, tak ambil peluang dan ruang yang Allah dah sediakan? Allahu akbar. Tuan-tuan hadirin, hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Contohnya pagi tadilah, dan juga pagi-pagi yang sebelum-sebelumnya. Kita dah bersahur dah. Alhamdulillah. Tahniah kepada tuan-tuan dan puan yang telah berjaya, yang mana telah dapat melaksanakan, mengamalkan sepanjang sahur. Allahu akbar. Ada setengah masyarakat yang tak nak sahur, ataupun ada yang kata apa, sahur tu kan nanti sebelum tidur, makanlah dulu, malah bangun, dia makan dulu banyak-banyak. Salah tu tuan-tuan hadirin hadirat yang ta'ala. Sahur tu kan kita bangun pagi. Allahu akbar. Apa kata Allah SWT? Waktu sahur tu, as-sabirina was-sadiqin wal-qanitin wal-munfiqin wal-mustaghfirin bil ashar.
Allahu Akbar. Surah Ali Imran ayat 17. Allah Ta'ala kata apa? Ni antara ahli-ahli syurga lah, yang Allah beri peluang ruang amalan-amalan yang dilakukan ahli-ahli syurga. Allahu Akbar. Dan juga orang-orang yang sabar dan dalam menjunjung perintah Allah, dan orang-orang yang benar perkataan dan hatinya, dan orang-orang yang sentiasa taat akan perintah Allah, dan orang-orang yang membelanjakan hartanya pada jalan Allah, dan ini dia, dan orang-orang wal mustaghfiri nabil ashar, dan orang-orang yang beristighfar mohon ampun pada waktu sahur. Allahu Akbar. Tuan-tuan hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di sepanjang kan bulan Ramadan kan bulan yang dimustajabkan doa, bulan yang Allah sediakan bulan maghfirah, bulan keampunan. Allahu Akbar. Jadi justru itu di bulan Ramadan, bulan yang mulia, yang Allah dah izinkan kita sampailah sekarang pada hari ini, ambillah kesempatan, ambillah peluang untuk membersihkan segala-galanya di dalam diri kita, sekecil-kecil dosa yang kita lakukan itu agar terhapus, agar mendapat keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu waktu sahur tu adalah waktu mustajab doa. Jadi mohon pada Allah Ta'ala, mohon keampunan, banyakkan istighfar waktu tersebut, waktu sahur. Jadi di samping kita dah makan, bangun pagi walaupun dengan seteguk air ataupun korma, dan diiringkan dengan pelbanyakkan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita dah tahu, dah sedia maklum kelebihan-kelebihan yang Allah Ta'ala sediakan. Kalau tak Ramadan pun, tapi Ramadan luar biasa. Sebab itu saya kata, bila mana masuk Ramadan, cuba lipat kali gandakan amalan kita di dalam bulan Ramadan. Sesiapa yang solat isyak secara berjamaah, seumpama dia telah solat separuh daripada malam. Dan sesiapa yang solat subuh secara berjamaah tadi, hari-hari kita solat subuh, alhamdulillah. Sebab Ramadan ni kena latih. Ada orang yang subuhnya Ramadan baru nampak kadang kan, alhamdulillah, dapat hidayah daripada Allah SWT. Sebab kenapa dia sahur, dah nak azan subuh ni, baru dia pergi surau dan pergi masjid untuk solat berjamaah. Selalu sebelum ni terlajak, gitu. Jadi bila dah sahur tu, dia bangun tu tadi, maka tapi ada juga segelintir bila dah sahur tu, Allah dah izinkan, dah nak masuk azan subuh, tewas juga, tewas. Dia dah makan kenyang, sahur tadi, lupa Allah pula tu. Ada yang tak solat berjamaah, lebih senang duduk rumah lah sembahyang Allah, hatinya belum dapat jentikan Allah, belum mendapat hidayah Allah. Allahu Akbar. Kena banyakkan istighfar. Bulan Ramadan ni kena banyakkan istighfar. Kalau sebab itu bila solat berjamaah dia tak ada pandang ringan je. Allahu Akbar. Sesiapa yang solat subuh secara berjamaah, seumpama dia telah solat sepanjang malam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sebab itu didiklah diri kita. Inilah madrasah Ramadan. Dalam Ramadan ni kita cuba didik dan cuba kita perbaiki dalam kehidupan kita yang banyak sebelum ni kita abaikan. Jadi bulan Ramadan ni lah kita cuba didik dalam diri kita agar ada peningkatan, agar adanya perubahan demi perubahan dengan amalan yang kita lakukan. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Ta'ala, berilah khabar gembira kepada orang yang berjalan ke masjid pada waktu gelap, bahawa dia akan mendapat cahaya yang sempurna di akhirat kelak. Allahu Akbar. Tuan-tuan hadirin hadirat yang Ta'ala, saya baca sedikit fadilat-fadilat. Kerana apa? Kerana kita dapat motivate dalam diri kita. Kita dapat merasai kecintaan kehadiran Ramadan. Allahu Akbar. Solat sunat 2 rakaat sebelum solat fardu subuh dikenali sebagai solat fajar atau solat qabliyah subuh, atau solat sunat subuh. Ia dikerjakan selepas azan subuh dan sebelum solat fardu subuh.
solat fajar 2 rakaat lebih baik dari dunia dan segala isinya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Tahniah kepada tuan-tuan puan-puan yang telah berjaya melaksanakan solat sunat tadi sebelum subuh, apatah lagi di bulan Ramadan. Allahu akbar. 2 rakaat solat fajar lebih aku cintai daripada dunia seluruhnya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Tiada solat sunat yang paling Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjaganya melebihi 2 rakaat solat fajar. Allahu akbar. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika mana Allah Subhanahu wa taala nak menciptakan malaikat Jibril alaihi salam. Ini dia. Dari Rasulullah SAW menciptakan, setelah Allah SWT selesai menciptakan Jibril alaihi salam dalam bentuk yang cantik dan bersamanya. Allahu akbar. Dan bersama apa? 600 sayap panjangnya daripada timur dan barat. Ni Allah Ta'ala cipta malaikat Jibril. Maka bertanya malaikat Jibril alaihi salam kepada Allah, adakah engkau menciptakan makhluk lain yang lebih baik daripada aku? Ini dia. Allah Ta'ala kata apa? Allah Ta'ala berfirman, tidak. Maksudnya diciptakan malaikat Jibril itu amat hebatlah. Lalu malaikat Jibril alaihissalam bangun untuk solat sunat 2 rakaat kerana bersyukur kepada Allah. Setiap rakaat lamanya 20,000 tahun. Allahumma salli ala Muhammad. Apabila malaikat Jibril selesai solat, Allah berfirman, engkau telah menyembah aku bersungguh-sungguh dan tiada siapa yang pernah menyembah aku sepertimu. Tu dia. Tetapi akan ada seorang Nabi yang mulia di akhir zaman nanti, namanya Muhammad. Umatnya sering melakukan dosa, tetapi jika mereka mengerjakan solat sunat 2 rakaat, maka demi keagunganku, solat mereka lebih aku sukai daripada solatmu. Allahu akbar. Siapa dia? Kita tengok. Solat sunat ni belum Allah Ta'ala nyatakan solat fardu. Ini baru kelebihan solat sunat 2 rakaat. Mereka menunaikan solat di atas perintahku, sedangkan solatmu bukan dari perintahku. Jibril alaihissalam bertanya lagi, apa yang engkau hadiahkan kepada mereka sebagai balasannya? Allah berfirman, aku berikan mereka syurga ma'wah. Allah akbar. Lalu Jibril meminta izin kepada Allah SWT untuk pergi melihat yang dikatakan syurga ma'wah tu. Allah akbar. Setelah diizinkan oleh Allah SWT, jadi malaikat pun menempuh perjalanan hampir 300 tahun. Perjalanan 300 nak tahu besarnya syurga ma'wah tu tadi. Allah akbar. Maka Jibril pun bertanya kepada Allah, adakah aku sudah sampai separuh jalan? Dah terbang ni. Adakah aku dah sampai separuh jalan? Maka Allah SWT kata apa? Wahai malaikat Jibril, jika engkau terbang 3,000 tahun lagi, engkau belum sampai 1/10. Allahu akbar. Itulah syurga ma'wah untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mengerjakan solat sunat 2 rakaat. Tuan-tuan, hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu bila mana bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa taala telah mengizinkan kita berada di bulan Ramadan. Dan bila mana bulan Ramadan, solat-solat sunat banyak, tuan-tuan. Banyak sangat, tuan-tuan, nak tanak je. Tetapi bila mana sesiapa yang dah berjaya melatih melaksanakan solat-solat sunat, alhamdulillah, solat sunat qabliyah, solat-solat sunat ba'diyah, solat sunat duha, solat sunat tahajud, dan pelbagai solat sunat yang muakkadah yang dituntut.
Tetapi ada satu solat sunat yang dikhususkan di dalam bulan Ramadan, yang dipanggil solat tarawih. Allahu Akbar. Solat tarawih, tuan-tuan, puan-puan, hadirin, hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh dilakukan pada bulan-bulan lain, tak boleh. Lepas habis Ramadan, tarawih ni nak teruskanlah ustaz. Bulan Syawal saya nak buat tarawih, bulan Zulqa'dah saya buat tarawih, bulan Zulqa'dah saya nak buat tarawih, Rejab, Sya'ban saya nak buat tarawih ustaz tiap-tiap malam macam Ramadan. Tak boleh. Tak boleh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik itu hadirin, hadirat yang dirahmati oleh Allah SWT. Sebab itu laksanakanlah. Bila siapa yang dah berjaya melaksanakan solat-solat sunat, qobliyah ke ba'diyah ke duha ke tahajud yang dah biasa, mereka yang nak melaksanakan solat tarawih, rasa ustaz tak ada masalah. Tak ada masalah. Sebab kenapa? Sebab dia dah biasa. 20 rakaat ditutup witir 3 rakaat, biasa je ustaz. Alhamdulillah. Sebab kenapa? Sebab dia dah biasa. Tetapi bagi orang yang tak biasa, ni dia. Sebab itu ustaz, bila mana Ramadan datang ni tadi tuan-tuan, apakah perasaan kita bila kehadiran Ramadan datang? Ramadan sampai, Ramadan kita dah rasai masuk hari yang ke-6 ni. Apa yang kita dapat rasa Ramadan dalam diri kita? Lazat ke tak lazat? Seumpama tadi kita makan, sedapnya, lazatnya, sedap. Kalau kita pergi Rasulullah kan, sedap sampai motor lalu pun tak perasan. Allahu Akbar. Dia punya sedap tu tadi. Begitu ya Ramadan. Setakat lazat Ramadan yang kita nikmati sekarang ni, setakat ni macam mana? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sebab itu hadirin, hadirat yang dirahmati oleh Allah SWT. Saya buat satu analogi. Kalau kita bekerja, contoh apa-apa jabatan lah, apa-apa organisasi lah, kalau kita bekerja dengan penuh keikhlasan, kita masuk kerja pukul 8, penuh keikhlasan, dah tengah hari dah rehat, sekejap masa berlalu. Naik jalan, dah habis pukul 5, Allah, besok sambung lagi. Begitulah rutin harian. Tapi bagi orang yang bekerja atas paksaan, paksa rela, 1 jam tu dah macam 1 hari. Lamanya, risau. Tengok, apa ni? Alah, baru pukul 9. Buat kerja, baru 10.30. Lamanya, rasa lama sangat. Begitu juga dengan ibadat. Hadirin, hadirat yang ta'ala, bila hadirnya Ramadan, setakat mana keikhlasan kita dengan Ramadan? Dah masuk hari ke-5, bila nak habis Ramadan ni, lamanya. Dan kalau hatinya menerima Ramadan tu dengan paksa rela, tak jadi tuan-tuan, tak jadi. Kalau solat tarawih itu tadi dengan paksa rela, Allah, baru 2 rakaat dah goyang-goyang. Bila imam nak habis ni, dia punya pemikiran dia kata apa? Cepat tu, cepat. Dia cepat tu. Dia punya tak ikhlas tu tadi. Imam baru masuk 2 salam pun dah lambat. Apatah lagi kalau ada satu tempat tu, 1 malam 1 duzuk contoh. Sembayang 1 malam 1 duzuk. Dia nak habis 30 malam 30 duzuk. Khatam Quran dengan tarawih. Allahu Akbar. Itu yang melayang-layang tu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Cepat. Bila imam dah habis 4 salam, bila 4 salam ni zuk, dah hilang kat belakang. Daripada 20 sab dah tinggal 3 sab. Allahu Akbar. Dia punya gelojoh nak balik tu, tak tahu ke mana perginya kan. Jadi Allahu Akbar, di manakah keikhlasan dalam diri kita untuk nyambut Ramadan? Allahu Akbar. Sebab itu orang yang sembahyang penuh keikhlasan, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Imam pun akhirut tarawih rahmatullah, dah habis 20 rakaat. Sekejapnya. Bagi orang yang solat tarawih itu tadi dengan penuh keimanan dan keikhlasan, dia tak terasa macam orang bekerja tadi penuh keikhlasan. Dia rasa Allah tenang, dah habis kerja, dah tutup dalam witir. Sebab apa? Penuh keikhlasan dalam diri dia. Dia menyambut Ramadan itu dengan lazat. Dia menyambut tarawih itu dengan lazat. Allahu Akbar. Baik itu hadirin,
hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada menyatakan, syahrun ja'alallah siyamahu faridatan wa qiyamalaili. Allahu akbar. Apa kata Rasulullah? Inilah bulan yang Allah fardukan puasa di siang hari dan menjadikan solat tarawih sebagai sunnah di malam hari. Allahu akbar. Tuan-tuan, apakah kelebihannya? Barang siapa yang mendirikan solat tarawih pada malam bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan keikhlasan, iman, ikhlas, Allahu akbar, maka Allah ampunkan segala dosanya yang telah lalu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Hadirin, hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau hati kita masih goyang, kalau hati kita masih lagi sukar untuk menerima kehadiran Ramadan, kalau hati kita masih lagi dalam keadaan solat tarawihnya dalam keadaan terpaksa, dipaksa, kalau aku tak solat ni lain pula, bukan kerana Allah. Sebab itu Ustaz nak balik kepada diri kita. Di situnya dalam diri manusia tersebut belum adanya keampunan. Bahaya tuan-tuan, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Taala. Sangat-sangat, baik itu wa'uzubillah min zalik lah. Dah masuk 5 Ramadan, hati kita masih belum pulih. Dah masuk hari ini 6 Ramadan, hati kita masih sakit. Hati kita masih lagi belum dibersihkan oleh Allah. Hati kita masih lagi belum menerima kehadiran Ramadan itu dengan penuh kenikmatan. Hati kita belum menerima sepenuhnya. Hati kita masih sakit. Sakit. Allah Ta'ala belum lagi memberi, jentikan hati kita ini dengan hidayah. Allah amat rugi. Sebab itu dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada menyatakan, apabila berakhirnya Ramadan, maka hanya sekadar dapat lapar dahaga je, tak dapat yang lain. Allah, itu yang kita nak tu. Kita nak adanya perubahan, adanya keampunan, adanya peningkatan dalam diri kita dengan amalan yang kita, pengabdian kita dengan Allah. Kita rasa seronok kehadiran Ramadan. Kita rasa seronok bila mana nak solat tarawih. Kita rasa seronok bila mana datangnya ataupun kita dapat beramal ibadat waktu sahur. Kita rasa seronok kita dapat berqiyamul lail. Kita rasa seronok bila mana kita baca Quran. Setakat hari ni masuk hari ke-6 Ramadan, Quran dah berapa helai kita baca? Quran dah berapa helai kita baca? Allahu akbar. Yang mana dia adakan program tadarus, tahniah, buat kumpulan tadarus untuk baca Quran. Inilah Ramadan. Bukan Ramadan je. Nak tengok didikan di dalam Ramadan ini, dia akan ada kesinambungan bulan-bulan berikutnya. Bukan Ramadan kita kocok, masuklah Syawal, hilang. Itu pun belum sempurna lagi. Sebab kenapa buat sesuatu itu Ramadan kan lain. Dia nak, kita kan nak didik supaya dia akan istiqamah bulan-bulan berikutnya. Sebab itu hasil didikan di dalam Ramadan, madrasah Ramadan ini tadi, akan adanya perubahan. Kita baca Quran. Setakat hari ni masuk hari ke-6, dah berapa helai? Dah berapa juzuk dah kita baca Quran? Allahu akbar. Kalau tadarus, yang individu kita baca. Kalau boleh ada target, ada KPI kita, ada sasaran kita. Bulan Ramadan tahun ni saya berusaha untuk mengkhatamkan Quran. Sebab kenapa? Sesiapa yang membaca Al-Quran di dalam bulan Ramadan, satu huruf yang Allah Ta'ala bagi selain pada Ramadan, dari Ramadan kita dapat satu huruf, dapat 10, kita digandakan dapat 100. Tapi bulan Ramadan satu huruf digandakan dalam pergandaan dapat 1000 ganjaran pahala. Allahu akbar. Bulan Ramadan, bulan keistimewaan. Allahu akbar. Allah dah sediakan tawaran demi tawaran. Baca Quran, baca ayat aku, baca kata-kata aku. Tanah gandaan-gandaan tanah. Baik itu anda juga kata masuk restoran, makan lazat-lazat, tanah. Allahu akbar. Hadirin
hadirat yang dirahmati oleh Allah SWT. Sebab itu masih lagi diberi kesempatan di bulan Ramadan. Taubat kepada Allah. Sembahyang sunat taubat. Solat sunat taubat bersungguh-sungguh. Ya Allah, Engkau Maha Pengampun. Kenapa hati aku ni sampai sekarang masih degil sekali, masih degil. Kita kena, jangan tengok hati orang, tengok hati kita. Kenapa dah masuk 6 Ramadan, hati aku ni kenapa degil sangat ni? Degil, tak nak baca Quran. Degil, ya Allah. Tolonglah ya Allah, Kau ampunkanlah dosa. Sekiranya Kau belum ampunkan, ya Allah, aku mohon ampun ya. Mungkin ada dosa-dosa yang masih lagi Kau belum ampunkan. Ampunkanlah ya Allah. Di bulan Ramadan, bulan maghfirah, bulan keampunan, Kau ampunkanlah ya Allah. Minta hidayah Allah, minta petunjuk Allah, agar kita dapat melaksanakan dengan penuh keikhlasan. Mohon dengan Allah. Allah Maha Al-Ghafur, Allah Maha Penyayang, Allah Maha Pengasih. InsyaAllah, inilah bulan kita minta, kita didik hati kita. Kena buat, jangan kita abaikan. Kalau kita dah tahu syaitan dibelenggu bulan Ramadan, tapi kenapa masih lagi hati kita keras? Hati kita keras. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kerana apa? Kerana kita sendiri yang membiarkan hati kita keras. Kita membiarkan hati kita lalai dengan leka kehidupan di atas muka bumi. Sedangkan peluang tawaran Allah dah disediakan begitu banyak sekali. Tetapi kita tak ambil kesempatan. Kita tak ambil peluang. Kita tak mengambil perkara-perkara yang Allah Ta'ala dah sediakan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pertama sekali, sembahyang sunat taubat betul-betul dengan Allah Ta'ala. Bukan main-main, bukan hipokrit, bukan dalam keadaan kita buat sesuatu itu dalam keadaan yang kita bermuka-muka. Allah Ta'ala tahu. Sebab itu Allah Ta'ala tak ampunkan. Kau buat sesuatu amalan ini bermuka-muka, bukan kerana aku, tapi kerana manusia. Tapi ada kepentingan yang kamu buat. Macam mana aku nak ampunkan, kata Allah Ta'ala? Sedangkan Allah Maha Pengampun. Buat bersungguh-sungguh ya Allah, di atas rahmat dan kasih sayang-Mu ya Allah. Ampunkanlah ya Allah. Aku solat main-main ya Allah. Aku solat dalam keadaan lalai ya Allah. Aku solat tak ikhlas ya Allah. Kau berilah peluang ya Allah. Ramadan kali ini ya Allah, Kau berilah keampunan pada diriku ya Allah, pada diri kami ya Allah, pada diri isteri ya Allah, pada isteri suami ya Allah, pada anak-anakku ya Allah, dan juga kepada semua sekali ya Allah. Kita minta ampun dengan Allah agar adanya perubahan kehidupan kita. Kita akan rasa nikmat beribadat. Selagi mana kita melaksanakan tarawih, selagi mana kita berqiyamul lail, selagi mana kita puasa di siang hari, tidak ada keikhlasan, menunjukkan ada something yang Allah masih lagi gantung, yang belum lagi Allah ampunkan. Ingat tuan-tuan hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah SWT, di atas kesempatan, di atas peluang yang ada di bulan Ramadan ini, bersungguh-sungguhlah minta ampun. Kotoran karat dosa yang kita dah istilah tebal tu tadi, dosa yang tebal tu kan Allah Maha Pengampun. Kalau kita beristighfar, inilah bulan keampunan Allah Maha Ghafur. InsyaAllah baru kita akan rasa apa? Tuan-tuan akan rasa satu nikmat kemanisan beribadat. Tuan-tuan akan dapat merasai kemanisan nikmat baca Quran. Tuan-tuan, perempuan, hadirin hadirat akan dapat merasai kemanisan nikmat bila mana kita solat. Tak kisahlah solat fardu ke, solat sunat ke, dan apa-apa solat. Tuan-tuan, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Ta'ala, begitu juga dengan solat yang kalau ada satu lagi solat. Sebelum Ustaz tangguhkan dalam masa 2-3 minit, daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Abbas bin Abdul Muttalib, "Wahai Abbas, wahai bapa saudaraku, mahukah aku berikan kepadamu? Mahukah aku anugerahkan kepadamu? Mahukah aku berikan kepadamu? Aku akan tunjukkan satu perbuatan yang mengandungi 10 keutamaan, yang jika kamu lakukannya, maka diampunkan dosamu, iaitu dari awal hingga akhirnya, yang lama maupun yang baru, yang disengaja maupun yang tidak disengajakan, yang kecil maupun yang besar, yang tersembunyi maupun yang nampak.
semuanya 10 macam. Kamu hanya solat, Allahu Akbar, 4 rakaat. Jika kamu mampu lakukan setiap hari, laksanakanlah. Tetapi jika kamu tak mampu, sekali setiap Jumaat, seminggu sekali. Jika tak mampu, sekali sebulan sahaja. Jika tak mampu juga, sekali dalam setahun memadai. Tak mampu juga, sekali dalam seumur hidup. Allahumma. Tetapi di dalam bulan Ramadan ni, cuba kita didik adik kita. Tawaran sabdaan Rasulullah SAW tadi, cuba kita ambil kesempatan ni, kita buat dalam bulan Ramadan. Mungkin bulan-bulan lain kita tak buat, bulan Ramadan kita buat. Allahu Akbar, 4 rakaat je. Apa kelebihan solat sunat ini? Dia dapat menghapuskan dosa-dosa, memberatkan pahala timbangan mizan, mendapat 1000 kebaikan pahala dan dihapuskan 1000 kesalahan dosa bagi 100 kali bagi segala apa yang kita buat. Allahu Akbar. Allah hapuskan dosa kita. Tuan-tuan, apakah solat tersebut? Iaitu solat sunat tasbih. Allahu Akbar. Solat sunat tasbih kan, kalau kita lihat setiap rakaat semuanya ada tasbih. Kalau mana-mana tuan-tuan, puan-puan, hadirin, hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala yang belum lagi laksanakan solat sunat tasbih, cuba buatlah. Di didik bulan Ramadan ni nak dapat keampunan Allah, selain daripada kita solat sunat taubat, diiringkan dengan solat-solat sunat yang lain. Cuba kita solat sunat tasbih 4 rakaat. Ada masjid, ada beberapa masjid yang kadang-kadang masyarakatnya, ustaz, saya nak solat sunat tasbih tak pandai ustaz. Bukan tak pandai apa, kadang-kadang nak kiraan tasbih rakaat, iktidal 10, rakaat 10, duduk antara duduk tasbih tu kan, sehinggalah dapat 300 kali bacaan. Jadi ada mana-mana masjid yang buat di solat berjamaah. Tu dia. Dalam keadaan bersama-sama makmum, imam di solat tasbih, yang makmum pun ikut sama-sama. Allahu Akbar. Dia punya seronok, dia punya terujanya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sebab apa? Ganjarannya sangat luar biasa. Apatah lagi kalau kita buat di dalam bulan Ramadan. Allahu Akbar. Kan mungkin ada kesempatan masa yang ada, cuba kita ambil peluang. Boleh lakukan bila-bila, siang pun boleh, malam pun boleh, tak ada masalah. Cuba ambil peluang, niat dalam hati, ya Allah, selama ini saya belum buat lagi solat sunat tasbih. Mungkin dah buat, tapi bulan-bulan lain, tapi Ramadan saya belum buat lagi. Ada satu masjid dia buat solat sunat tasbih tiap tahun bulan Ramadan, dia buat solat sunat tasbih, dia ajak jamaah bersama-sama waktu malam 10 akhir Ramadan tu. Dia ajak untuk berqiyamul lail, dan dalam tu dia masukkan sekali solat sunat tasbih. Tuan-tuan hadirin hadirat yang dirahmati Allah, sekadar perkongsian Ustaz di pagi yang mulia ini, insya-Allah sepanjang ibadat kita di bulan Ramadan, daripada awal Ramadan sampailah hari ini, didoakan kepada tuan-tuan puan-puan hadirin hadirat yang dirahmati Allah, diterima amalan kita semua sekali. Amin amin ya rabbal alamin. Tidak terkurang walaupun sedikit. Dan sepanjang dah masuk hari yang ke-6 ini, Allah SWT memberi kita keampunan. Allah Ta'ala memberi kita keampunan segala dosa-dosa yang kita lakukan. Dan minta kepada Allah Ta'ala agar kita dapat melaksanakan ibadat itu dengan lazatnya, dengan kemanisan beribadat kepada Allah. Minta dengan Allah agar kita dapat melaksanakan solat itu dengan keseronokan, bukan paksaan, bukan dalam hati yang tak ikhlas. Kita cuba laksanakan ibadat puasa Ramadan di siang harinya. Oh Allah Akbar. Tuan-tuan hadirin hadirat yang ta'ala, puasa ni dia punya kelebihannya, pahalanya kita tak tahu. Tak tahu. Hanya Allah yang tahu dia punya fadilat, kelebihan puasa. Berapa banyak fadilat tak tahu. Bila masa tahu? Bila masa di akhirat kelak baru Allah paparkan. Sebab itu puasa ni antara salah satu syafaat, pertolongan. Oh, luar biasa tuan-tuan hadirin Allah Ta'ala. Sebab Ustaz Tanah ada masyarakat yang ada segelintir. Dia kata apa? Ustaz belum jumpa lagi orang berkenaan. Iaitu seminggu sebelum Ramadan, dia kata dengan Ustaz apa? Ustaz, nak Ramadan ni takut
takut, dia kata. Perkataan takut, dia kata. Ustaz kata takut apa? Takut lapar. Dia kata takut lapar. Ustaz kata pelik, kalau umur budak yang cakap tu okey lagi. Budak rendah tu okey lagi. Tapi yang cakap ni umur 30-an. Umur 30-an, dia kata takut lapar Ustaz. Saya kalau lapar guling-guling Ustaz, dia kata. Allahu Akbar. Jadi dia tak yakin dengan Allah. Bila tak yakin dengan Allah, sedangkan Ustaz belum jumpa lagi Ustaz. Kalau jumpa dengan doktor mana-mana kat hospital, ada tak orang mati kerana puasa? Belum jumpa kata doktor. Belum jumpa lagi orang mati kerana puasa. Tak ada. Malahan orang yang puasa makin sihat adalah. Tapi kata doktor, saya jumpa kebanyakan orang mati bukan kerana puasa, tapi orang mati kebanyakan lebih makan, dia kata. Allahu Akbar. Jadi sebentar hadirin harap dididiklah hati kita. Puasa bukan niat. Ni ada juga masyarakat kata, "Oi Ustaz, best Ustaz puasa." Sebab kenapa? Niatnya kerana nak kurus. Sudah lain pula. Niat kerana nak kurus, lain, dia tak dapat. Baik itu pentingnya niat dalam diri kita. Baik itu nak lakukan ibadat kepada Allah kerana Allah, kerana manusia, atau ada apa-apa kepentingan. Kalau kerana Allah, semua kita dapat. Sebab itu, balik pada hati kita, didik hati kita, taubat kepada Allah, bersungguh-sungguh taubat. InsyaAllah, Allah Maha Pengampun, dan kita akan dapat nanti, bila mana Allah SWT menerima taubat, kita akan dapat nanti, tuan-tuan akan dapat kemanisan iman, dapat kemanisan beribadat. Allahu Akbar. Kita akan dapat rasa nikmat, ya Allah, selama ni aku tak pernah dapat, ya Allah. Nikmat, ya Allah, rupanya macam gini nikmat beribadat. Bila kita dapat nikmat tu tadi, teruskan istiqamah, jangan kita abaikan. Allahu Akbar. Sekadar perkongsian Ustaz di pagi yang mulia ini, apa yang baik datang daripada Allah Ta'ala, dan apa yang kurang itu datang daripada kelemahan diri saya sendiri. Dan kita tangguhkan dulu dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم وبالله التوفيق والهداية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bawa pula orang ni. Terima kasih.